Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid binti Hasan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, akan berkongsi sempena seminar kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam tahun 2021. Saya akan berkongsikan satu sorotan literatur dengan tajuk Kaedah Sokratik terhadap Empati Sejarah dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran, sebuah sorotan literatur. Baiklah, kita selusuri dulu pengenalan. Pendidikan sejarah dalam sistem pendidikan formal di mana-mana negara adalah penting, bertujuan untuk pembinaan negara bangsa, khususnya untuk mendedahkan golongan muda mengenai perjuangan golongan terdahulu untuk menjadikan negara mereka sebuah negara yang cemerlang dan terbilang. Malahan, pendidikan sejarah juga digunakan untuk memupuk sifat-sifat positif serta nilai murni dalam kalangan penduduk supaya kagum dengan bangsa dan negaranya tersendiri. Walau bagaimanapun, pendidikan sejarah di Malaysia dalam mata pelajaran sejarah di sekolah rendah terutamanya mendapat kritikan utama kerana pendekatan tradisional yang mengakibatkan murid berasa bosan dan tidak memperoleh pembelajaran bermakna daripada pengalaman mempelajari sejarah. Dan peradaban tamadun manusia bertambah maju kerana sistem pembelajaran yang semakin baik dan dari masa ke semasa. Oleh yang demikian, pembelajaran pada masa kini perlu seiring dengan teknologi yang semakin pesat membangun kerana sistem pelajaran sedang mengalami transformasi selari dengan pembaharuan teknologi yang begitu pantas. Dan bagi mencapai negara maju pada tahun 2020, kaedah pembelajaran konvensional yang ada kini perlu diterapkan dengan elemen teknologi secara optimum supaya generasi masa kini dapat memanfaatkan teknologi yang ada sebagai satu kaedah untuk melaksanakan pembelajaran dengan cekap dan sistematik. Jadi kita melihat isu yang terdapat dalam pendidikan sejarah yang menangkap minat pengkaji sendiri, iaitu pertama kita melihat kepada situasi pengajaran ataupun PDP sejarah di Malaysia. Antara faktor utama yang membawa kepada permasalahan dalam proses PDP ialah yang telah dibincangkan sejak dulu lagi ialah kurangnya kemahiran dan penguasaan terhadap pedagogi sejarah dan kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran sejarah. Dan ini diakui oleh kajian Joseph dan Opong pada tahun 2011 dan 2012. Dan juga antara faktor lain yang menjadi isu utama dalam pendidikan sejarah ialah di mana kegagalan guru-guru sejarah untuk menguasai sebaik-baiknya kandungan sejarah, terutamanya yang berkaitan dengan soalan berfikir. Dan ini mengakibatkan mereka sukar untuk menyampaikan kandungan sejarah dengan lebih baik dan berkesan, menurut kajian Zunaida Zakaria 2017. Manakala berbeza dengan kajian Hoover pada tahun 2007 dan Lamont 2020, juga Weinberg 2001, mereka mendapati bahawa penggunaan buku teks sahaja dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada terhadnya murid-murid ataupun pelajar untuk menerima proses ataupun ilmu ataupun sesuatu penyampaian dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah, di mana tiadanya persediaan masa dan bahan bantu mengajar. Objektif sorotan literatur saya pada kali ini ialah untuk berbincang dan meneroka keberkesanan kaedah penyoalan Sokratik dalam meningkatkan pengetahuan dan empati sejarah serta teknik pemikiran kritis dan penyelesaian masalah dan komunikasi serta kolaborasi juga diguna pakai bagi melihat keberkesanan terhadap empati sejarah. Kita selusuri maksud ataupun makna kaedah Sokratik. Kaedah Sokratik diperkenalkan oleh Sokrates, iaitu ahli falsafah Yunani sekitar tahun 470 hingga 300 sebelum Masihi, yang terminalnya dengan cara pemikirannya melalui pertanyaan dan sentiasa memberikan hujah pada setiap jawapannya, menurut kajian Chester 2012. Selain itu juga, menurut Tiva pada tahun 2010, kaedah Sokratik ini dapat mendorong pelajar berfikir bagi membina
konstruk untuk mempelajari sesuatu apabila guru mengutarakan pelbagai soalan. Dan apabila kerap pelajar itu berfikir, secara tidak langsung, keupayaan kemahiran berfikir aras tinggi akan berkembang secara auto ataupun secara automatiknya. Dan manakala menurut kajian ataupun pendapat Kennedy pada tahun 2010, kaedah ini ataupun kaedah penyoalan Sokratik ini bukan satu kaedah perbincangan yang biasa, di mana perbincangan biasa memerlukan guru untuk memberikan jawapan setelah pelajar itu buntu ataupun tidak dapat menghasilkan jawapan. Tetapi melalui kaedah Sokratik ini, jika berlaku situasi pelajar gagal mendapatkan jawapan, maka guru akan membantu dengan memberikan soalan yang lebih membuka minda pelajar semula untuk berfikir, di mana kita membiarkan ataupun memberikan peluang dan ruang kepada murid-murid untuk terus menggali idea sendiri untuk mendapatkan sesuatu jawapan kepada sesuatu permasalahan. Seterusnya, dalam sorotan literatur saya juga, saya mengenengahkan elemen ataupun isu dan juga penekanan terhadap empati sejarah. Empati sejarah ini telah menarik perhatian ramai ahli psikologi, terutamanya mereka yang mengkaji perkembangan pelakon sosial. Misalnya Solomon, Watson dan Batistich pada tahun 2001 melaporkan bahawa program latihan empati yang dibentuk oleh beberapa pengkaji dalam tahun 1970-an dan 80-an melihat empati sebagai mekanisme pengantaraan paling penting bagi pembukaan perlakuan prososial dan penghalang agresi. Lantas pendekatan empati yang mereka gunakan merangkumi kedua aspek efektif dan kognitif. Dan namun begitu, kajian Lee dan HB pada tahun 2001 telah menimbulkan kekeliruan di mana pelbagai ataupun pelbagai perbezaan pendapat di mana banyak pengkaji ataupun ramai guru kurang pasti akan nama empati dan simpati, dan itu menyebabkan timbulnya kekeliruan. Dan berdasarkan kajian-kajian beberapa pengkaji, saya boleh simpulkan di sini ialah ciri-ciri pembelajaran kaedah Sokratik ini dapat mempengaruhi tahap kecenderungan pemikiran kritis dan kreatif yang amat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kehebat, menurut Redona 2013. Selain itu juga, penggunaan dan pengaplikasian kaedah ini juga dapat melibatkan semua pelajar dengan aktif semasa PDP berlangsung. Seterusnya, merekod jenis interaksi yang berlaku kerana masyarakat yang berfikir adalah mereka yang sentiasa agresif untuk mencipta sesuatu yang baru, dan masyarakat yang mempunyai budaya berfikir ini perlu diwujudkan dan dipupuk dari usia kanak-kanak lagi. Tuntasnya, objektif pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah Sokratik ini akan tercapai dan memberi kesan terhadap empati sejarah. Dan pelbagai kajian juga turut akan dijalankan, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.